InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita. Marilah sama-sama kita memperbaharui tajdid iman kita dengan kita meningkatkan keikhlasan kita dan kita merendahkan hati-hati kita, jiwa kita kepada kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membina kekuatan untuk kita mendekati Allah dengan kita merendahkan diri kepada Allah. Jadi kita sama-sama meningkatkan lagi selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang. Kita nak berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita selawat dan banyakkan selawat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mudah-mudahan kita akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selawat kita itu, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung salah satu daripada tajuk-tajuk kita berkenaan dengan sifat-sifat ataupun kita kata generasi jilul mau'ud, sifat generasi yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat pada kali ini ialah berkenaan dengan generasi yang zuhud, generasi yang bersifat zuhud. Kita dah bincang semalam bagaimana kita telah menyatakan bahawa maksud zuhud iaitu perasaan, maknanya zuhud ini amal hati, zuhud ini amalan hati, jadi bukan amalan fizikal. Amalan fizikal yang lahir daripada amalan hati. Jadi zuhud ini bukan amalan zahir, dia amalan dalam. Jadi jangan kita rasa bila kita pakai baju koyak-koyak, kita pakai slipper, kita tak pakai macam mana kot, tak pakai yang hebat-hebat, maka tu maknanya zuhud. Zuhud bukan pada pakaian, zuhud bukan pada fizikal, zuhud pada hati. Kerana hakikat zuhud itu, walaupun kita berpakaian dengan pakaian yang nampak macam baik, alim, nampak macam warak, nampak macam takwa, tetapi kalau hati kita sayang kepada dunia, hati kita cenderung kepada dunia, maka kita hanya berlakon sahaja. Kita hanya berlakon macam pelakon-pelakon lah. Dia pakai baju alim, orang alim pakai serban, pakai jubah, dia pakai pakaian-pakaian yang nampak orang kata baguslah dia, warak dia, takwa dia, nampak dia habib, nampak dia syekh, nampak dia hebat, nampak dia sebagai ulama, nampak ulama pakai kopiah yang ada kopiah ulama yang khas, pakai pakaian yang khas, tapi sekiranya hati mereka masih lagi cenderung kepada dunia, cenderung kepada kehidupan yang sementara, dia cenderung kepada apa yang dihajatkan oleh manusia di dunia ini, maka dia bukan zuhud. Jadi zuhud ni bukan bukan amalan zahir, tapi dia hakikat dia amalan batin, amalan hati. Sebab itulah bila kita katakan zuhud di sini ialah maksudnya
perasaan yang berpaling. Perasaan kita yang berpaling dan yang mengasingkan diri daripada keseronokan dunia. Daripada keseronokan dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca semalam, mali wad dunya wa mali li. Yang tidak bagi aku bahagian daripada dunia ini dan tidak ada juga pada diri aku. Jadi bahagian dunia pun tidak, diri Rasulullah SAW pun tidak. Jadi sinilah kita sebutkan, orang yang tidak ada perasaan zuhud ini, maka dia akan mudah disentuh oleh al-wahnu, penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Penyakit wahan ialah hubbud dunia. Dan apabila dia punya penyakit wahan itu, maka itulah yang akan menghalang seseorang itu untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kadang-kadang kita tanya, ada soalan-soalan. Kenapa saya susah nak berzikir? Kenapa saya susah nak baca Quran? Kenapa saya susah nak solat? Susah nak melaksanakan, kita kata zikrullah. Susah nak melaksanakan amal yang soleh, amal yang baik. Kenapa susah sangat? Maka jawapannya, hati kita hubbud dunia. Hati kita cinta dunia. Itu nombor satu lah. Jadi bila hati kita cinta dunia, maka hati kita itu akan membawa kita kepada sesuatu yang bersangkutan dengan dunia ini. Jadi susah nak ingat Allah. Dia akan senang nak ingat apa? Nak ingat dunia senang lah. Nak ingat bila cerita sekalian, cerita-cerita, movie-movie, mudah nak ingat. Waktu bila, pukul berapa, dekat mana dapat, panggung mana, kalau kita orang tengok wayang, panggung mana, pukul berapa, waktu apa, setiap waktu, bila masa. Jadi kita ingat dunia ni mudah ingat dunia. Nak pergi pancing di mana, tempat apa dan sebagainya. Contoh. Jadi kalau kita, hati kita hubbud dunia itu, maka mudahlah kita untuk bersama dengan dunia. Sebab itulah susah untuk bersama dengan Allah. Susah nak zikir. Susah nak berfikir, tafakkur macam mana yang kita bincangkan yang lepas. Bertafakur dengan 5 perkara tu kan. Susah. Nak ingat syurga Allah, nak ingat neraka Allah. Nak ingat hakikat penciptaan kebesaran Allah, susah. Baik. Jadi inilah merupakan rahsia yang pertama, hati seseorang itu telah pun menjadi al-wahnu, al-wahan. Sehingga kita takut dengan apa yang berlaku di dunia ni. Takut miskin. Sedih sangat kalau kita sakit. Jadi kita tidak faham. Tidak nampak sesungguhnya kita sebenarnya di dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah pun menerangkan bagaimana sebenarnya bukanlah makna orang yang zuhud itu dia tidak ada keinginan. Dia tidak ada cita-cita. Maknanya dia hanya fikir akhirat je. Tak apalah biar miskin. Biar tak ada apa-apa. Bukan bermakna begitu. Bukan bermakna dia tidak memerlukan kedudukan, pangkat. Tidak memerlukan tanah. Tidak memerlukan apa yang ada. Tetapi semua itu bukannya cita-cita keinginan dia dalam hati dia. Semua yang ada itu contohnya kedudukan, pangkat, nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Don, nak jadi MP. Jadi dia bukan merupakan cita-cita dia. Dia bukan cita-cita dia. Dia bukan merupakan, kita kata sebagai hajat-hajat hakiki dia. Tetapi apa yang ada pada dia itu, kekuatan dia dari sudut keduniaan itu adalah merupakan hanya merupakan satu wasilah saja, satu jalan saja untuk dia mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jalan untuk ibadah. Jadi dia nampak ibadah. Jadi harta tu ibadah. Harta ni Allah bagi untuk ibadah. Dia bukan Allah bagi untuk kita bermaksiat. Pangkat pun sama. Pangkat dia menjadi ibadah. Ada seorang kawan kita, seorang profesor. Kawan kita. Bahagian toksikologi. Bahagian farmakologi. Seorang profesor. Hebat. Ilmu dia hebat. Jadi, dia diminta untuk bagi ceramah, bagi kuliah pada satu tempat. Jadi, bila ditanya oleh seorang yang tukar nak bagi tu, berapa bayaran nak bagi dengan kepakaran tuan ni. Tuan ni pakar belajar sampai bertahun-tahun, pengalaman berpuluh tahun kan. Jadi berapa nak bagi? Apa dia kata? Dia kata cukuplah jariah, amal jariah sajalah. Amal jariah saya dia kata. Cukup amal jariah saya dia kata. Jadi maknanya dia tidak berhajatkan kepada duit ataupun token ataupun apa untuk dia nak
memberikan pandangan dia, memberikan buah fikiran dia tentang kepakaran dia tadi. Ini contoh, bukan kata kita tak perlukan profesor, kita perlukan profesor. Kita perlukan orang kaya, kita perlukan orang yang pandai. Kita perlu, malahan Islam menggalakkan kita untuk berusaha menjadi seorang profesional, tetapi bukan itu menjadi hajat kita, menjadi cita-cita kita. Yang itu sebagai kita punya amalan kita. Kita nak jadikan sumbangan, kita nak menyumbang pada Islam. Menyumbang pada jawapan kita kata pada pergerakan Islam. Supaya Islam dapat bergerak. Bukan untuk kita menjadikan dapat cita-cita kita. Jadi bukanlah maknanya orang zuhud dia tidak ada keinginan. Bukanlah dia tak ada keinginan, tapi keinginan dia bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan darjat, bukan tanah, bukan harta, bukan popular, bukan itu dia punya keinginan dia, dia punya cita-cita dia. Tapi keinginannya lah untuk bermanfaat, manfaatkan segala yang ada pada dia dunia ni untuk mendapatkan redha Allah, mendapatkan syurga Jannatul Firdaus. Itu dia. Itu dia. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan orang yang bersifat zuhud ini. Bukanlah maknanya dia mesti miskin, pakai selipar je kan. Tak. Dia ada semua tu. Tetapi dunia itu menjadi apa? Menjadi dia punya jalan untuk dekat dengan Allah. Dia tak bercita-cita dunia. Cita-cita dia nak dekat Allah. Cita-cita dia dapat redha Allah. Itu cita-cita dia. Bukan dunia. Kalau cita-cita dunia ni kan, kita akan rosak. Confirm rosak. Confirm rosak insya-Allah. Bismillah. Izin saya minum sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi apabila kita fahamkan ini, maka dunia itu akan menjadi akhirat bila kita manfaatkan untuk akhirat. Jadi apakah yang dimasukkan berpaling daripada dunia? Dari sudut tindakan, amalan zahir pula. Berpaling daripada dunia. Apa maksud berpaling daripada dunia? Sesuai dengan hati kita yang berpaling tadi daripada dunia. Kan? Hati kita berpaling daripada berpaling daripada keseronokan dunia, keinginan, mengasing daripada keinginan dunia, hati. Tapi fizikal macam mana? Fizikal maknanya bila hati kita berpaling daripada dunia, fizikal ni kan, dunia ini akan menjadi sesuatu yang bersifat duniawi, sesuatu yang bersifat duniawi sekiranya dia tidak sampai ke akhirat. Kalau apa yang ada pada kita ni tak sampai ke akhirat, jalan yang kita guna, niat kita, macam mana kita dapat dia, macam mana kita gunakan dia, macam mana kita tinggalkan dia, dalam keadaan tidak ada kesempurnaan akhirat, maka dialah dunia. Jadi yang dimasukkan dunia ni, apa sahaja yang ada pada kita ni, yang tak sampai ke akhirat, itu dunia. Itu dunia. Maknanya kalau kita ada rumah tu boleh manfaat untuk ibadah kita. Rumah boleh manfaat untuk menjadi dakwah kepada keluarga kita. Maka rumah tu dia bukan lagi dunia, dia jadi akhirat. Kalau harta kita tu boleh kita infakkan, boleh kita manfaatkan untuk dakwah, untuk tarbiyah orang, untuk berjihad, untuk bantu pergerakan Islam, menegakkan Islam, maka harta tu bukan dunia. Harta tu akhirat. Jadi apabila sesuatu yang ada pada kita, yang kita sayang, yang kita nak cari, kita nak cari ni, dan perkara itu hanya setakat sini saja, tak sampai kepada kesempurnaan akhirat, maka itulah dunia yang kita kena berpaling dengan dia. Kena berpaling dengan dia. Sebab itulah kita lihat, kadang-kadang kita minta dunia, maka Allah bagi pada kita. Kadang-kadang Allah bagi. Dan bila Allah bagi pada kita, tiba-tiba dunia itu menghalang akhirat kita. Itu maknanya istidraj. Itu namanya istidraj. Apa maksud istidraj ini? Allah belanjurkan sesuatu pada kita. Allah berikan kepada kita sesuatu. Bagi. Tetapi dia tidak memberi kesempurnaan akhirat. Tak bantu akhirat kita. Tak bantu kita nak dapat redha Allah. Maka itu istidraj. Itu istidraj. Itu adalah perkara yang sebenarnya merupakan balak kepada akhirat kita. Balak kepada akhirat kita. Maka di sinilah kita lihat apakah yang menjadi cita-cita dan keinginan mereka yang zuhud tadi. Hati mereka itu berpaling daripada dunia. Hati berpaling daripada dunia, saya sebut sekali lagi. Bukan fizikal. Fizikal kita manfaatkan untuk akhirat.
Iaitu mereka bercita-cita mereka. Cita mereka ialah untuk menjadikan hidup mereka memperjuangkan Islam, mati mereka syahid pada jalan Allah. Mati mereka syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cita-cita dia. Itu cita-cita dia. Jadi daripada syahid pada jalan Allah itulah yang akan menjadikan mereka ini sempurna pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah, inilah generasi yang bersifat zuhud, inilah generasi yang boleh memimpin dunia. Sebab dia memimpin dunia, dia tidak ada kepentingan dunia, dia kepentingan akhirat. Bila dia kepentingan akhirat, maka dia tidak akan berlaku zalim. Dia tidak akan berlaku zalim. Dia tidak akan berlaku tidak adil. Dia akan bersikap adil, bersifat telus. Sebab dia tak ada kepentingan dengan dunia. Dia bekerja. Dia tidak ada kepentingan dengan dunia. Inilah generasi yang akan merubah pengabdian kepada makhluk menjadi pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka inilah seorang yang tidak akan memperhambakan diri mereka melainkan kepada Allah. Maka jadilah ucapan mereka itu benar. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadilah ucapan itu benar. Iaitu dia hanya memperhambakan diri kepada Allah. Jadi kalau kita tidak ada sifat zuhud, maka kita akan memperhambakan diri kepada nafsu dan manusia. Nafsu dan dunia. Tidak ada satu pun yang membelenggu mereka, yang mempenjarakan mereka, yang menjadikan mereka ini tertawan, terbelenggu dengan daripada habuan-habuan dunia tadi, dan mereka tidak mudah goyang dan tidak mudah kehilangan jawatan. Maknanya tidak sekiranya diberikan jawatan yang dimiliki, maka pangkat yang tinggi, maka jabatan-jawatan yang tinggi itu tidak akan menjadi satu yang menyebabkan mereka berlaku zalim kepada orang lain. Inilah generasi yang sasarannya sangat jelas. Iaitu sasarannya adalah langit, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sasarannya ialah redha Allah. Dan tujuan dan matlamat mereka ialah tertinggi. Tidak lain melainkan untuk mencapai redha Allah dan mencapai kepada syurga Allah. Jadi ini orang yang zuhud. Ya tuan-tuan, sebab tu kita nak kena tengok hati kita. Hati kita ni sebenarnya sayang kat Allah ke sayang kat dunia? Kalau sayang kat dunia, sedarlah kita tak perasan, tapi kita jadi hamba dunia. Kita jadi hamba dunia. Kalau kita sayang kat dunia, sebenarnya kita hamba dunia. Walaupun kita sembahyang tiap hari 5 waktu sehari semalam. Kita kena ubah. Sayang kita, fokus kita, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kena tengok hati kita. Pada pagi ni kita kena tengok hati kita. Adakah hati kita ini cenderung suka sayang kepada dunia lebih daripada kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau begitulah keadaannya, datang Dajjal, tentulah kitalah orang pertama kena tipu. Kita orang pertama kena tipu. Walaupun kita ada degree di dalam agama Islam, degree dalam usuluddin, degree dalam fiqh, sebab hati kita tak nampak. Tak nampak yang mana satu baik, yang mana satu jahat, yang mana satu hak, mana satu batil. Dan satu ketika berlaku satu peristiwa dalam kehidupan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang alim, seorang yang kita dengar dia sebagai pakar bahagian sosial, sosial ni, ekonomi, sosial, bahagian kehidupan, bahagian hati dan sebagainya. Berlaku satu peristiwa pada Imam Ghazali. Dia ceritakan, dia tulis dalam kitab dia. Dia tulis dalam kisah dia, dia tulis. Ni dia tulis sendirilah. Dia kata apa? Dia kata satu hari aku bersembahyang bersama dengan pelajar-pelajar aku, bersama dengan orang kampung lah. Kemudian tiba-tiba aku dapati abang aku nama Ahmad. Abang dia nama Ahmad. Minta maaf, adik dia nama Ahmad. Adik dia Mufarakah. Adik dia Mufarakah. Jadi apabila adik dia mufarakah daripada dia, maka habis sembahyang tu, dia sembahyang, bagi salam, dia tengok adik dia masih lagi sambung lagi. Dah sampai 2 rakaat bersama dia, mufarakah, keluar daripada imam. Jadi dia terkejutlah kalau dia kita seorang imam, tiba-tiba ada orang mufarakah. Kita nak tahu juga kenapa mufarakah kan?
Maka dia tak tanya dengan adik dia Ahmad, seorang yang alim jugalah kan. Tapi dia terus bertemu dengan ibu dia, mak dia. Bertanya dengan mak dia, wahai ibunda, boleh tak tanyakan pada adinda Ahmad, adik dia, kenapa mufarakah? Kenapa keluar daripada solat? Kan? Jadi digambarkan oleh ibu dia, panggillah Ahmadnya, adik dia. Maka dia pun tanya pada adik dia, kenapa mufarakah? Maka dikatakan pada ibu dia, mula-mula tak nak cakap, tapi kalau tak cakap, mak dia tanya, sekecil hati pula dia pun cakap. Dia kata, sungguhnya bila saya semayang, saya nampak darah pada Imam Ghazali. Dia nampak darah pada abang dia. Ada darah kat pakaian itu, ada darah. Maka dia kata, macam mana saya nak semayang, saya nampak darah. Kan tak sah semayang tu pada saya yang saya nampak darah. Saya pun mufarakah lah. Maka ibu dia pun panggil Imam Ghazali. Cakaplah. Adik dia kata, Imam Ahmad ataupun Syekh Ahmad, dia kata, adik kamu nampak kamu berdarah. Pada pakaian kamu berdarah. Imam Ghazali pun berfikirlah, fikir. Barulah dia perasan. Rupanya masa tengah semayang tu, dia duduk memikirkan persoalan tentang darah haid. Darah haid. Masalah muskil dalam darah haid. Darah haid ni darah wanita. Dia tengah fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tengah fikir darah haid. Menyebabkan kemungkinan adik dia nampak darah lah dekat dia tu. Maka dia pun kata, betul, dia kata. Betul. Lepas tu dia pun jumpa dengan adik dia. Dia kata, wahai saudaraku Ahmad, daripada mana ilmu kamu belajar ni? Ilmu daripada mana kamu belajar ni? Ilmu tentang apa ni? Kau nampak darah. Kita semayang tak nampak darah. Kan? Dia boleh nampak darah dekat badan kita. Dan betul dia nampak darah tu, memang pada masa tu tak khusyuk, tengah fikir tentang muskilah, soalan-soalan tentang haid nifas, haid lah kan. Jadi dia pun cakap, saya belajar ada seorang guru, dia kata, seorang guru. Tapi guru ni sekian duduk kat depan orang miskin, sekian jauh, dia kata. Kata Imam Ghazali, aku nak belajar dengan guru tersebut. Maka dia pun sebut-sebut, dia pun pergi, jumpalah dengan guru tersebut. Dia tak jumpa dengan guru lah, dia pergi tengok. Kata adik dia akan berada kat situ pada sekian-sekian masa je. Katakanlah pukul 7 sampai pukul 10 je, lepas tu tak ada dah. Tapi dia pergi tengok, tak ada orang kat situ. Yang ada hanya seorang tukang kasut, tukang tampal kasut, tukang baiki kasut. Miskin, duduk bawah tanah, duduk dekat lantai. Duduk buat tukang kasut. Dia tengok, takkanlah dia ni guru, kata Imam Ghazali. Dia pun patah balik. Lepas tu tanya adik dia, aku dah pergi dah tempat tu, tak ada orang. Lepas tu dia kata, engkau jumpa siapa? Dia jumpa, tak ada orang, ada tukang kasut je, kata. Lepas tu adik kata, ada, pergilah, kata. Dia pun pergi lalas. Besoknya dia pergi, dia jumpa dengan tukang kasut tu. Dia pun tanya tukang kasut tu. Dia kata, saya ni nak cari seorang yang boleh mengajar saya sekian. Maka tukang kasut tu pun cakap, saya ni tukang kasut je, tak ada apa-apa. Saya ni tak pandai. Saya ni bodoh. Jadi tak boleh. Tuan tu guru besar, guru yang hebat, tak boleh. Lepas tu memang Ghazali pun kata, dia tahu dia ni lah orangnya. Maka dia kata, saya nak belajar juga. Lepas tu kata, macam inilah. Kalau nak belajar besok datang lebih awal daripada saya datang. Dan kemudian basuh tempat ni. Bersihkan semua tempat ni. Cuci dia. Lepas tu dia pun ke jalan. Lepas tu besok Imam Ghazali pun datang awal. Dia pun basuh. Dia guru yang hebat, yang ulama besar kan. Alim ulama besar kan. Jadi murid-murid dia tengok dia ni basuh tempat kotor, apa ni? Dah gila ke? Kan? Imam kita ni kan. Banyak orang duk cakap lah. Akhirnya dia pun berguru lah dipendekkan cerita, dia guru dengan tadi tu. Jadi inilah yang digambarkan bagaimana dia belajar ilmu yang bersangkut paut dengan hakikat, bersangkut paut dengan sofiyah atau benda kita kata tasawuf, kita bersangkut paut dengan kebersihan jiwa, ilmu-ilmu yang datang daripada Allah, ilmu yang Allah beri khas kepada seseorang dengan kebersihan hatinya. Jadi itulah akhirnya dia pun menjadi seorang ulama yang besar, lebih besar lagi daripada adik dia tadi. Dia seorang yang pakar bahagian syariah, bahagian usul, bahagian hadis-hadis Nabi ini semua, dan dia juga pakar juga bahagian ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu kebersihan jiwa.
Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang Imam Ghazali bila dia berkata, bila aku merasakan bahawa ini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia rasa? Dia rasa dengan kebersihan hati dia. Yang ini hadis. Tapi setengah-setengah ulama sekarang kata, ini hadis dhaif, dia kata. Hadis dhaif. Dhaif. Ini hadis yang tak ada hadis, macam-macam. Tapi Imam Ghazali setiap kali dia nak masukkan hadis di dalam buku kitab dia tu, dia akan solat, dia akan minta ke Allah, kan. Jadi ini beza, Jadi sebab itulah kita nak melihat kat sini bagaimana apakah yang membezakan seseorang itu daripada yang lain. Antaranya ialah kerana hatinya yang bersifat zuhud tadi, yang bersih daripada dunia, yang bersih daripada keinginan-keinginan yang rendah, dan sehingga daripada situlah dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan-kekuatan yang bersifat lain di dunia ni pun. Dia nampak, orang tak nampak dia nampak. Orang tak nampak dia nampak. Jadi saya pernah cerita sikit kot dengan Pak Sumit tu kan, contohnya Pak Sumit ni. Pak Sumit ni Allah izin, dia seorang yang menjaga hatinya, yang menjaga amal dia. Dia diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak pernah pula cerita kat orang, kan. Orang yang cerita pun bukan dia cerita, orang lain yang cerita, kan. Jadi insya-Allah saya ada cerita kisah dia sebelum ni, saya tak ulang lah. Itu antara contoh-contoh ulama-ulama yang hatinya bersih. Maka kita kata kita akan diuji dengan dunia. Allah akan uji dengan habuan dunia. Allah akan uji dengan kekayaan. Allah akan uji. Maka orang yang hatinya bersifat zuhud tadi, dia tidak akan terpengaruh dengan dunia tadi. Dunia tak masuk dalam hati dia. Hati mereka akan bebas daripada dunia. Dan mereka tidak akan terikat dengan kebendaan yang memberatkan pergerakan mereka. Jadi dunia ni memberatkan pergerakan kita. Sebab tu kalau kita nak cinta Allah, buang cinta dunia. Kena buang. Cinta dunia kena buang. Sebab Allah sebut tu penyakit. Apa penyakit wahan? Hubbud dunia. Allah sebut kan melalui Rasulullah SAW. Ini hadis sahih kan. Hubbud dunia. Cinta dunia tu penyakit. Al-wahan. Tak apa kot, sikit-sikit cinta dunia, sikit-sikit. Jangan cinta sikit pun. Sikit akan jadi banyak. Sikit akan jadi banyak. Jadi sebab tu, cinta yang ada di hadapan kita mesti cinta pada Allah. Kan? Dan kalau kita cinta pun sesuatu di dunia ini, macam saya sebut tadi, kan? Kita punya pangkat lah, apa, anak keluarga kita. Cinta tu kerana Allah. Cinta kerana Allah. Bila kita cinta kerana Allah, maka barulah kita tidak akan terikat dengan dunia. Maka bila cinta kerana Allah, kita nak jadikan cinta kepada apa yang ada di depan kita ni, anak-anak dan sebagainya itu, sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi sebab tu bukan makna tidak ada sesuatu yang menarik kita, ada. Yang akan memenjarakan kita. Tetapi orang yang bersifat zuhud itu, dia tidak akan terpengaruh. Dia tidak akan terpengaruh. Nabi SAW yang telah bersabda, renung hati, tentang pentingnya hati kita ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, saya bacakan makna dia. Salah seorang daripada Nabi telah keluar pergi berperang. Kata Rasulullah SAW, ada seorang Nabi yang telah pergi keluar berperang. Lalu dia berkata pada kaumnya, dia pun berkata pada kaumnya, orang laki-laki yang telah bernikah dengan seorang perempuan, sedang dia belum lagi serumah dengan isterinya, tetapi ingin serumah, jangan ikut saya. Orang yang dah berkahwin, yang baru nak kahwin tapi belum lagi duduk sama rumah dengan isteri dia, tapi dia nak duduk satu rumah dengan isteri dia, jangan ikut saya. Seorang yang mendirikan rumah, tetapi atapnya belum dipasang. Orang yang membuat rumah, tapi atap belum pasang lagi. Tak pasang atap lagi. Maka jangan ikut saya. Jangan ikut saya. Seorang yang membeli kambing yang telah bunting, kambing yang telah hamil, yang bunting, dan sedang menunggu kambing itu untuk beranak, jangan ikut saya. Dan seterusnya. Dari sinilah kita dapati bahawa Nabi tersebut meletakkan syarat kepada mereka yang ingin keluar berperang dengan dia, iaitu yang tidak ada sebarang perkara yang menyibukkan akal dia, pemikiran dia, apa juga perkara ataupun jalan yang menyukarkan pergerakan dia menuju kepada Allah, berperang pada jalan Allah. Ini satu panduan. Ini Nabi sebut, dan dalam hadis ni Nabi kata, Nabi bagi hint lah kepada sahabat-sahabat dia. Dulu ada Nabi nak berperang. Kemudian ditanya, siapa-siapa yang nak berperang, ada yang rumah tak habis lagi,
Yang ada yang dah kahwin tapi tak duduk serumah dengan isteri lagi, tapi dia nak duduk rumah kecil. Ada yang nak buat rumah tak habis-habis lagi. Kan? Ataupun ada orang yang ada kambing yang bunting, nak tunggu anak pada kambing tu lahir, nak tunggu. Maka kita jangan ikut saya. Kenapa? Kerana kemenangan pada jalan Allah ini ialah hati dan pemikiran yang fokus. Fokus untuk berjuang. Fokus untuk berjuang. Ini penting. Jadi sebab itulah kita nak kena tengok hari ini, bagi kita di akhir zaman, sekiranya suami-suami kita sedang berjuang, sedang melakukan sesuatu, maka tolonglah dia. Jangan hilangkan fokus dia. Jangan hilangkan fokus dia kepada perjuangan. Bantu dia, tolong dia. Dan kalau kita pun mahu berjuang, maka kita kena pastikan jangan sampai hati kita sibuk dengan dunia. Pemikiran kita sibuk dengan dunia. Maka pada ketika itu kita tidak akan mampu untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan mereka, sebab perkara yang dibuat sini lah berperang. Berperang. Perang ni maknanya kita kena tumpukan semuanya, tak terfikir lagi dah. Yang lain tak terfikir. Jadi bila kita boleh pisahkan hati kita daripada dunia ini, maka barulah kita boleh berjihad, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia akan jadi satu yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul bersih. Walaupun ada tarikan-tarikan. Dan sebab itulah di sini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, janganlah kamu mengambil sesuatu yang hilang menyebabkan kamu berkeinginan kepada dunia. Janganlah kamu mengambil sesuatu yang hilang sehingga kan menyebabkan kamu berkeinginan kepada dunia. Jadi kalau benda yang Allah dah hilangkan, daripada kita, dah tak adalah, dah terlepas. Janganlah kamu sayang sangat, kamu nak juga benda tu. Maka kamu akan menjadikan seorang yang berkeinginan dengan dunia. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Daripada ini, hadis ini sambungan daripada tadi itulah, daripada yang Nabi yang berjuang tadi. Nabi yang berjuang tadi, dia tak mahu orang yang mengikut dia berjuang, berperang tadi, dengan ada pemikiran yang lain. Pemikirannya, dia kena fokus. Kalau perang, berjuang. Sebab itulah kita di akhir zaman untuk menjadi generasi Al-Mahdiyin, generasi yang benar-benar kita kata berjuang kepada jalan Allah tadi, maka hendaklah kita sama-sama memastikan fikiran kita, hati kita benar-benar fokus kepada Allah. Minta izin minum insya-Allah. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Tak mahu badan kurang sihat. Perlu minum air sikit. Baik, jadi di sinilah kita lihat bagaimana kita kena terus fokus kepada, berpaling daripada dunia. Hati, bukan fizikal. Fizikal tak. Fizikal bisnes, tak apa, bisnes lah. Buatlah perniagaan, kerja, fokus kerja supaya make excellent. Belajar, fokus belajar supaya dapat A, semua A. Kena belajar, tetapi kena apa? Kena hati tu, kena berpaling. Di antara perkara yang berbahaya, disebut kat sini. Apakah perkara yang berbahaya akan mengganggu zuhud seseorang itu? Ialah hatinya itu akan diberatkan dengan kebebasan-kebebasan yang ada padanya berbentuk duniawi. Iaitu anak-anak dia, pasangan dia. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang akan menyebabkan seseorang itu berat, perjalanan dia berat pada berjumpa dengan perjuangan tadi. Perjalanan dia akan jadi berat. Jadi apakah perkara yang akan menyebabkan seseorang itu berat? Yang menghalang dia dari pergerakan tadi ialah dia perkara yang ada pada dia, contohnya anak-anak dia, pasangan dia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya pasangan kamu. Kalau azwajikum ni orang panggil isteri kan. Isteri, laki-laki pun sama, pasangan kamu. Dan juga wa auladikum, dan anak-anak kamu. Aduwwan lakum, menjadi musuh daripada kamu. Jadi
Wahai orang yang beriman, sesungguhnya pasangan kamu, isteri kamu, suami kamu ataupun isteri kamu tadi dan anak-anak kamu yang menjadi musuh pada kamu. Menjadi musuh kepada kamu, aduwwal lakum fahzaruhum. Maka berhati-hatilah kamu dengan mereka. Apa maksud menjadi musuh? Jadi menjadi musuh ni bukanlah dia jadi orang yang akan membinasakan kita dari sudut membunuh kita ke apa ke kan. Itu musuh nak berperang macam itu, bukan. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah anak-anak suami tadi memberi kesan, menjadi penghalang, menyukarkan pergerakan dan usaha kita untuk berjuang tadi. Jadi ini maksud dia. Dia maksud dia maknanya akan ada halangan-halangan yang akan menjadikan kita ni tertangguh dan sebagainya. Jadi Nabi SAW dalam hadisnya daripada riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya, hadis sahih, apa kata Rasul SAW? Anak-anak memberi kesan kepada hati. Anak-anak memberi kesan kepada hati. Mereka lah menyebabkan kita menjadi pengecut, kedekut dan duka cita. Jadi dia kata anak-anak ni dia beri kesan pada hati, menyebabkan kita pengecut, jadi pengecut, takut. Nanti anak mati, nanti kalau kita mati macam mana anak-anak ni, siapa nak jaga anak-anak? Nanti kalau kita sedekah ni, nanti nak bagi makan apa? Kedekut. Dan juga menjadi duka cita. Anak-anak juga menjadi duka cita. Dia masalah dia pun menduka citakan kita. Jadi sebab itulah Nabi gambarkan kita, keperluan-keperluan yang mendesak kepada generasi ini, sebab itulah kita perlu memilih bakal isteri. Siapa yang belum berkahwin lagi lah, yang dah kahwin macam mana kan? Siapa yang belum pergi memilih bakal isteri atau suami yang benar-benar boleh mempunyai kesedaran tentang keperluan ummah dan mencapai pembinaan ummah, kebangkitan ummah terhadap generasi yang mendatang, mengeluarkan daripada tipu daya yang ada pada mereka pada dunia ini, insya-Allah. Jadi sebab itulah untuk orang yang belum berkahwin, kahwinlah. Tapi carilah suami-suami, isteri-isteri yang boleh membantu, yang boleh meringankan, jangan memberatkan. Kalau memberatkan tak payah, kalau boleh bantu ringankan, alhamdulillah. Kahwinlah, tak apa, 1, 2, 3 tak apa, kahwin kalau mampulah. Bila ada keperluan tu kahwinlah. Bagi isteri pula begitu juga kan. Nabi SAW kahwin ramai. Ini ada orang kadang-kadang orang soal kan. Kenapa Nabi kahwin ramai sampai 9 orang isteri? Adakah kerana Nabi ni macam mana kan? Tak boleh tengok perempuan. Macam mana? Jadi bukan itu. Nabi berkahwin sebenarnya untuk membantu perjuangan. Perkahwinan Rasulullah SAW ni. Untuk membantu perjuangan, meringankan perjuangan. Ada yang Nabi SAW walimah kahwin tadi dengan janda-janda. Sahabat-sahabat yang dah kematian. Dia melihat bila sahabat ni mati, isterinya dengan anak-anak dia tu terbiar, tak ada orang nak tolong, nak bantu. Maka Nabi ambil. Dia pun galakkan sahabat-sahabat ambil. Siapa-siapa tengok yang janda-janda, kita kata balu-balu kepada sahabat-sahabat yang meninggal tu ambil. Jadi ada di kalangan isteri-isteri Rasulullah SAW itu adalah balu-balu. Kadang umur dah tua dah pun. Umur dah tua dah. Dah tua dah umur dia. Bukan kata untuk sonok-sonok ke apa kan. Dan kemudian begitu juga anak-anak. Kita jangan lihat anak-anak ni sebagai dia boleh jadi musuh kita dengan dia menjauhkan kita daripada Allah. Sebab tu kita nak kena tarbiyah anak-anak kita, didik anak-anak kita. Jadi sebab tu kita nak kena lihat pada hari ini, keadaan hari ini, kalau kita ingin mengikut sunnah Rasulullah SAW, itulah dia. Iaitu bersifat zuhud. Bersifat zuhud. Maksudnya hati kita ni bukan lagi dunia yang kita lihat, tetapi kita melihat bagaimana pada saat ini, ketika ini perjuangan nak selamatkan akidah kita. Nak selamatkan iman kita. Dan nak membina kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk kita bangkit ni. Nak bangkit ni. Kekuatan ni sama dengan macam orang perang Badar. Digambarkan oleh para ulama kita. Sama dengan perang Badar. Malahan, kata Rasul SAW, lebih baik daripada peperangan Badar. Kalau kita benar-benar mengikuti. Kan? Contohnya bagaimana hadis Nabi. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Yang mana mereka itu lebih baik 50 kali ganda daripada apa yang kamu ada pada hari ini. Sebab kamu bersama dengan aku, bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka tak ada Rasul. Tapi mereka masih buat apa yang Rasulullah buat. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih lagi melaksanakan, berdakwah, bertarbiyah, mentarbiah, berjuang.
Sama. Jadi mereka dapat 50 kali ganda. Nampak? Badar. Peperangan kebangkitan Islam di akhir zaman ni 50 kali ganda. Daripada ketika zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya hati kita, fikiran kita ni bersih, proses sama macam mana sahabat dulu, kita jadi lebih baik daripada sahabat. Dari sudut ganjarannya. Ini gambar kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita lihat di sini apa yang menjadi penghalang kita. Penghalang kita itulah kalau kita tidak berhati-hati, pasangan kita, kan, isteri kita, suami kita, ataupun kita kata anak-anak kita menjadi aduan, iaitu menjadi musuh. Dan yang dimasukkan musuh ini ialah mereka ni kan memberatkan, menghalang pergerakan kita untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lahir daripada sifat zuhud. Sebab tu nak kena didik diri kita, keluarga kita dengan sifat zuhud ni, kena didik, kan? Kita melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi dahulu. Para sahabat Nabi merupakan sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena bahagian ni tuan-tuan puan cuba dengar sungguh-sungguh. Kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi selepas daripada aku mati ni generasi sahabat. Lepas sahabat, selepasnya. Selepasnya. Maknanya apa beza? Apa beza generasi sahabat dengan generasi kita pada hari ini, kan? Maka sebaik-baik hamba Allah yang banyak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Rasul mati ialah sahabat-sahabatnya. Mereka lah makhluk Allah yang paling banyak kebebasan di dunia ini. Mereka bebas daripada dunia ini melalui sifat zuhud. Inilah yang membezakan dengan umat-umat yang lain. Jadi apa yang membezakan kita hari ini dengan sahabat-sahabat ialah sifat zuhud. Sifat zuhud. Sifat zuhud. Pernah dengar satu kisah. Ya, satu ketika Nabi bersama dengan Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha. Maka apa kata Rasul SAW, sesungguhnya ada seorang wanita ni, dia lebih baik daripada kamu, masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada kamu. Ada orang lain lagi. Ada orang lain lagi yang lebih baik daripada Fatimah Az-Zahrah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Maka Fatimah tanya, siapa dia ya Rasulullah? Siapa dia? Dia nak jumpa dengan orang tu. Maka Nabi pun sebut, namanya pun Fatimah juga. Nabi pun sebut, ni si orang ni sekian-sekian, sahabat ni, sahabiah ni, duduk dia sekian-sekian. Maka Fatimah pun pergi nak jumpa. Dia pergi pagi-pagi, dia bagi salam. Dia tengok Fatimah tu ada di dalam rumah, dia nampak, dalam rumah nampak, kan. Bagi salam, tak menyaut. Dia bagi salam 3 kali, tak menyaut, dia balik. Kemudian tak lama lepas tu suami dia balik. Suami tanya, apa khabar kamu? Bagus. Apa yang kamu kamu buat hari ni? Maka dia kata, hari ni ada orang datang. Macam jalan macam biasa, ada seorang datang, perempuan, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Dia kenal anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bagi salam, tapi aku tak jawab dia kata. Kenapa engkau tak jawab? Dia kata. Habis abang tak bagi, suami dia tak bagi, suami tak pernah cakap izin, tak bagi izin, nak jawab soalan. Jawab salam. Maka kadang-kadang besok kalau datang, jawab salam, jangan tak salam, jawab. Okey, baik, suami kata. Besok datang lagi Fatimah, bagi salam. Kali ini dia jawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pintu tak buka. Sampailah Fatimah balik. Suami dia balik besok lepas tu, tanya, datang, tapi apa kau buat? Aku tak buka pintu, dia duduk kat luar. Lah, bukalah pintu. Kan? Bukalah pintu. Bagi masuk, kata dia. Okey, bagi masuk. Besok datang lagi. Salam, dia jawab salam. Dia buka pintu. Masuklah Fatimah anak Rasulullah SAW. Masuk-masuk, dia tak suruh duduk pun. Berdiri, cakap. Berdiri. Kan? Berdiri je. Lepas tu, kan? Dia pun balik. Fatimah balik. Kan? Suami dia balik. Kenapa? Aku dah bagi salam. Aku dah buka pintu. Dah masuk rumah. Lepas tu apa? Kau bagi minum tak? Tak bagi. Duduk ke apa? Tak bagi. Duduk pun tak bagi. Minum pun tak bagi. Kenapa? Kau tak beritahu kat aku. Ini seorang isteri yang taat kepada suaminya. Sampailah, kan? Fatimah pun balik, datang balik, duduk, berbual-bual. Dia kata, kau buatlah, bagi makan, bagi minum, layanlah dia macam
Macam mana kau layan aku, maknanya layan yang baik lah. Macam itu. Buat sebagainya. Akhirnya Fatimah binti Rasulullah pun tanya, wahai saudaraku, kan, kenapa kamu tak jawab salam aku ketika aku pertama? Dia pun kata, aku tak jawab salam sebab suami aku tak izinkan. Lepas tu aku tak bagi masuk sebab suami aku tak izinkan. Aku tak bagi kau duduk sebab suami aku tak izinkan. Tapi sekarang suami aku dah bagi izin semua sekali. Semua sekali dah bagi izin dah. Kemudian dia tanya, apabila suami kamu balik, kamu buat apa? Kan, bila suami aku balik, aku akan bagi minum air kat dia. Kemudian aku akan ambil debu-debu dia letak kat muka aku, minta kat dia, minta ampun, ada tak salah aku. Dia dah ampunkan aku pun bersihkan, mandi bersih-bersih, bagi elok-elok, pergi jumpa dia, kan, bagi makan, kan, dengan aku duduk sebelah dia, adakah kau nak makanan ke, kau nak aku ke, tanya dia. Lepas tu dia kata, aku bagikan tongkat, bagi tongkat kat suami tu, kalau aku ada salah pukul lah aku. Ini tuan-tuan puan-puan, isteri yang salihah, yang 500 tahun lebih awal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana seorang isteri. Itu isteri yang taat. Kita mungkin wah, macam tak betul kan, tapi itulah dia, hakikat dia. Seorang yang bersedia untuk membantu suami dia. Pergerakan dia, perjuangan tidak memberatkan. Inilah yang digambarkan sebagai suami isteri yang sayang, yang bersama-sama zuhud dalam hatinya, yang benar-benar melihat akhirat. Dia tak melihat dunia. Walaupun di tangan dia ada harta yang banyak, di tangan ada pangkat yang banyak, di tangan ada macam-macam lah dunia ni, tapi semua di tangan digunakan untuk mendapat akhirat. Ini antara sifat-sifat para sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bercerita kepada kami, para tabi'in. Ini dicerita oleh para tabi'in. Dia kata, kamu ni, para tabi'in ni adalah golongan yang paling banyak buat ibadah. Jadi para tabi'in ni, dia bila bersama dengan sahabat, dia tengok sahabat kan, maka mereka berlumba-lumba nak lawan sahabat. Sebab sahabat ni berjumpa dengan Rasulullah, mereka tak jumpa. Jadi kalau semayang, mereka semayang lebih, puasa lebih, macam-macam, mesti buat lebih. Sebab dia nak sama dengan sahabat. Guru-guru dia lah kan, sama dengan sahabat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kan, kamu ni para tabi'in merupakan golongan yang paling banyak buat ibadah. Puasa, solat, banyak daripada sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat pun tak buat banyak macam tu. Kamu buat banyak kan. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat tetap lebih baik daripada kamu. Tapi sahabat tetap lebih baik daripada kamu. Maka berkatalah, mereka bertanya, Ya Abdullah bin Mas'ud, apakah yang menjadikan mereka lebih baik? Apa sebenarnya rahsia yang lebih baik sahabat dengan tabi'in? Sedangkan tabi'in ni banyak amal, banyak solatnya, banyak puasanya, banyak macam-macam. Tapi sahabat masih menang. Kenapa? Maka Ibn Mas'ud berkata, radhiyallahu anhu, kata, mereka ni, sahabat-sahabat ni, adalah golongan yang paling zuhud daripada kalangan kamu di dunia ini. Dan yang paling gemar kepada akhirat. Jadi yang membezakan sahabat yang tabi'in ni banyak amal. Amalan banyak sebab dia nak cover amalan dengan Rasulullah SAW. Dulu dia tak ada. Rasulullah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Dia buat macam-macam, tapi sahabat tetap baik. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, mereka tetap baik sebab hati mereka, zuhud mereka kepada dunia ini lebih tinggi, dan hati mereka kepada akhirat itu lebih tinggi daripada kamu sekalian. Kamu sembahyang juga, kamu puasa kamu, berjuang juga, semua buat, tapi dunia pun nak juga. Macam itu. Dunia pun nak juga. Sememangnya mereka adalah antara golongan yang sentiasa takut dengan hamparan dunia. Jadi sahabat-sahabatnya bimbang dengan dunia, masuk dalam hati. Kan, pernah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah didatangi oleh harta rampasan daripada peperangan Qadisiyah. Ada satu peperangan Qadisiyah, orang Islam menang. Kemudian hasil daripada menang itu, banyak harta rampasan dapat. Banyak harta rampasan. Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab menangis. Teresak-esak. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia bukan tak kaya, dia asal kaya. Dia seorang peniaga, orang yang kaya. Sayyidina Umar ni orang kaya. Tapi selepas jadi khalifah, dia miskin lah. Selepas khalifah tu dia infak, dia punya kekayaan itu. Tapi nak sebut sini,
Apabila dia melihat harta rampasan perang yang banyak daripada peperangan Qadisiyah, ini Al-Qadisiyah itu, dia menangis teresak-esak. Menangis betul ni. Bukan menangis sikit-sikit keluar air mata. Tak, menangis sungguh-sungguh. Maka berkatalah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia kata, "Ya Umar, wahai Amirul Mukminin, hari ini merupakan hari kejayaan kita. Kita menang, kita bebaskan umat manusia daripada kezaliman. Dengan peperangan Qadisiyah ni kita menang. Patutnya hari ini kita gembira, kita bersukaria. Maksudnya kita menang, kita seronok patutnya." Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab, menjawab daripada pertanyaan ataupun perkataan Abdul Rahman bin Auf, ia benar. Namun tidak pernah satu kaum yang diberikan semua ini kecuali mereka akan mewarisi permusuhan dan pertelingkahan. Jadi Sayyidina Umar menangis sebab apa? Sebab bila banyak harta yang dapat daripada peperangan Qadisiyah ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab, dia seorang yang bijaksana. Dia kata apa? Dia kata tidak pernah satu kaum yang diberikan semua ni, harta-harta ni, yang mana mereka akan mewarisi permusuhan dan perselingkahan. Pertelingkahan. Jadi ini sifat sahabat. Dah menang, dah dapat, tapi mereka rasa benda ni akan menjadi ujian besar. Kita pun sama juga. Allah akan uji kita. Lagi kaya, kita lagi banyak uji. Kita mungkin tak bergaduh. Besok kita mati, anak-anak bergaduh. Anak-anak bermusuh-musuhan. Anak-anak berebut harta. Kita dah tinggalkan kekayaan pada dia. Dia berebut harta. Dia bermusuhan. Bunuh-membunuh. Silap-silap sampai peringkat bunuh-membunuh. Ni yang ditangisi. Yang ditangisi oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika peperangan Qadisiyah menang. Pada satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu datang menziarahi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Waqqas datang jumpa dengan Salman. Maka tiba-tiba Salman menangis. Salman pun menangis. Nampak Sa'ad, Salman menangis. Maka Sa'ad bertanya, apa yang kau menangis ini wahai Abu Abdillah? Abu Abdillah ini panggilan gelaran kepada Salman Al-Farisi. Padahal saat Rasulullah SAW wafat, beliau reda kepadamu. Sedangkan masa Rasulullah wafat dulu, engkau antara orang yang Rasulullah reda. Banyak antara orang yang direda oleh Rasulullah SAW. Kenapa menangis? Maka Salman menjawab, radhiyallahu anhu, aku menangis bukan kerana takut mati. Aku menangis bukan sebab aku takut mati ataupun mengharapkan kemewahan dunia. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu pesan kepada kita. Bila dia jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia teringat Nabi. Jumpa sahabat, teringat Nabi. Teringat Nabi ketika sama-sama dengan sahabat dia teringat. Bila teringat, dia menangis. Kenapa menangis? Sebab teringat hadis Nabi. Ketika dia bersama dengan Sa'ad, dia teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Kata Nabi, bukankah kata Nabi kepada kita, Nabi dah pesan kat kita, hendaklah bahagian kalian daripada kekayaan dunia ini seperti bekal seorang musafir. Hendaklah bahagian kamu di atas daripada kekayaan dunia seperti bekalan seorang musafir. Macam orang nak berjalan, orang musafir. Orang musafir bawa apa? Dia bawa tak rumah dia? Dia bawa tak harta yang banyak? Tanah yang banyak? Dia yang musafir. Semua harta dia tinggalkan. Rumah, tanah, semua tinggalkan. Dia musafir. Dia bawa apa yang perlu saja. Mungkin duit sikit, mungkin makanan sikit, minyak sikit untuk kereta dia dan sebagainya. Hendaklah bagian kalian dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang musafir. Padahal harta yang aku milik seperti sangat banyak. Padahal aku ada banyak harta. Dia teringat Nabi pesan, jangan banyak harta, jaga-jaga, jangan sampai banyak harta. Tapi harta aku ni banyak, Allah buka harta kekayaan. Sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha satu ketika menangis. Kenapa dia menangis sama sahabat-sahabat dia? Dia kata, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita, Allah tahan dunia. Tak datang. Tapi ketika Rasulullah tak ada, dunia datang pada kita. Berlomba-lomba datang dunia. Aisyah nangis sebab ujian dunia itu. Maka Sa'ad pun berkata, aku perhatikan tidak ada yang nampak di sekeliling aku kecuali satu bekas air yang digunakan untuk membasuh pakaian. Padahal Sa'ad tengok keliling, apa harta yang Salman kata banyak ni? Yang dia kata banyak sampai menangis. Aku tak nampak apa-apa keliling Salman. Yang aku nampak hanyalah satu bekas air yang digunakan untuk basuh baju dia. Satu baldi.
untuk basuh baju. Itu pun cukup. Salman untuk menangis. Inilah tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat Nabi SAW. Zuhudnya mereka sehingga mereka merasakan bahawa sikit aja pun harta yang ada tu dah cukup untuk nak melalaikan mereka. Inilah yang membezakan antara generasi kita dengan generasi sahabat dulu. Generasi sahabat buat semayang, buat puasa, buat macam-macam. Kita pun buat juga. Semayang juga, duha juga, baca Quran juga. Berjuang juga. Dan kita 50 kali ganda digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi hati-hati kita, jiwa-jiwa kita terikat dengan dunia. Inilah perkara yang menyebabkan seseorang itu berbeza antara kita dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu digambarkan oleh para ulama kita bagaimana berpalingnya hati daripada dunia. Hati berpaling daripada dunia. Berpaling daripada keseronokan. Dunia tadi adalah merupakan tanda zuhud. Tanda zuhud. Jadi mungkin luarannya tu macam biasalah, tak adalah kata compang-camping, biasa pakaiannya. Mungkin pakaiannya tu ada harga, tapi hatinya berpaling. Ini kita nak kena latih diri kita. Ini antara jilul mau'ud. Generasi-generasi yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jangan takut kehilangan dunia. Malahan kata Rasul, jangan cari dunia yang hilang. Kita dah hilang sesuatu tu, jangan cari lagi dah. Allah dah ambil daripada kita. Allah dah ambil daripada kita. Jangan cari. Jangan. Sebab bila kita cari, kita akan jadikan hati kita ni sangat ingin cenderung kepada dunia. Jangan cari kalau dah tak ada dah. Allah dah ambil daripada kita. Kita sabar, kita redha. Kalau benda tu baik, kita minta pada Allah, ya Allah, sekiranya perkara itu baik, kau kembalikanlah. Kalau perkara itu tidak baik, kau gantikanlah dengan satu yang lebih baik. Satu yang lebih baik. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara-perkara yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahawa kita akan ditarik oleh dunia tadi. Tapi orang yang bersifat zuhud akan terus membebaskan diri dia daripada ikatan-ikatan dunia tadi. Di sini insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita dengar pada pagi ini akan memberikan kekuatan kepada kita insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi. Ada beberapa muka surat lagi bersangkut paut dengan ini, antara tajuk yang agak panjang yang diberikan, iaitu selepas ini kita akan melihat tentang perkara-perkara yang membinasakan, kebinasaan. Apa dia maksud kebinasaan? Kebinasaan dalam ayat Allah yang menggambarkan kepada kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ini ke dalam kebinasaan. Jadi kita akan bincang, dan kemudian insya-Allah kita akan ada lagi beberapa perkara kita akan sambung untuk pada masa besok, insya-Allah besok kalau kesempatan. Malam ni kita dijadualkan ada satu perbincangan berkenaan dengan penjara. Tapi sepatutnya semalam saya tangguhkan hari ini. Tapi hari ini ada satu lagi perbincangan yang penting berkenaan dengan COVID-19. Satu dialog di antara PPIM, wakil-wakil PPIM dengan Timbalan Menteri Mosti. Jadi malam ni ada berlaku. Jadi kalau saya terlibat, kita akan tangguh perbincangan malam ni ke besok. Tapi malam ni adalah kalau saya terlibat. Kalau saya tak terlibat, kita teruskan perbincangan malam ni lah. Macam kita jadualkan semalam. Tapi kalau saya terlibat, kita akan tangguh perbincangan malam ni ke besok. Besok malam kita akan tangguh ke masa lain. Jadi insya-Allah itu setakat untuk pengumuman malam ni. Kita ada jadualnya ada, tapi kalau tak ada kita akan buat perbincangan dengan Timbalan Menteri Mosti
Kita nak bincang dengan Menteri Mosti tu, Khairijal Jamaluddin. Tapi dia suruh kita bincang dengan dia punya timbalan dulu. Tak apalah. Kalau saya tak terlibat, kita ada. Kalau saya terlibat, ataupun saya nak minta tengok yang itu, kita akan tengok yang perbincangan timbalan tu, insya-Allah malam ni. Diskusi dalam FB Live, FB Live, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa asikillahumma rabitataha wa alimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atmim lana nurana wa fi lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tolong sebar-sebarkan, insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat kepada yang lain insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.